bagi tadi. Abang buat sini. Ya, ini Pak. Oh ya, duluan lah Pak. Oke. Ya, siapa nih? Oh, yang mana satu nih? Ada apa ya? Market saya agak rendah lah, Madam. Oh, lu pasti kau mau buat apa dengan marka kamu tuh? Kita jumpa esok pagi lah, Madam. Ada benda semua bincang. Kita datang awal lah ya. Kamu kayak gimana dengan saya? Ya, saya Madam. Kenapa? Boleh kami dah meluluskan marka tes saya, Madam. Marka mana nih? Tes kita. Oh, berapa tuh kamu punya marka? Marka saya 30 Madam. Mana boleh senang-senang Madam kasih naik. Kawan-kawan kamu pun berusaha. Untuk kali ini jangan, Madam. Please, Madam. Saya modalkan SEM ni. Alah, Madam minta maaf lah. Madam memang dapat bantu sini kalau pasal naikkan marka begini nih. Sorry ya, Dana. Apalah, Madam. Apalah. Astaga, percayanya Madam Ija dengan jalan begitu. Tak boleh bagi bil ni. Mesti call pihak yang bertanggung jawab ni. Madam, mau tanya lah Madam. Pasal itu aku bukan Madam saya punya SMS saja. Tapi mau minta pendapat Madam ni. Nanti saya send dekat WhatsApp. Oh, betul Madam. Thank you. Okay. Tak boleh bagi bil ni tau. Kalau dibagi bil nanti main truk pula. Mau buat laporan ni. Hello? Hello, apa yang kami boleh bantu? Saya mau buat laporan bah pasal rasuah. Ya. Di poli. Oh, baiklah. Mengenai laporan Encik, kami akan membuat siasatan selanjutnya. Kami akan menghubungi Encik kembali. Apakah yang boleh anda lakukan jika melihat gejala rasuah seperti yang ada di dalam video? Yang pertama, anda boleh menghubungi SPRM melalui talian tersebut. Yang kedua, kamu boleh melayari laman sesawang seperti yang tertera. Jangan takut untuk melaporkan kegiatan rasuah. Jangan biarkan rasuah menguasai negara kita. Antara punca rasuah dalam institusi ialah tekanan ekonomi atau persaingan yang sengit. Punca yang kedua ialah kekurangan pendidikan dan kesedaran. Seterusnya, langkah pencegahan rasuah. Yang pertama adalah membangun budaya integriti di tempat kerja dan sesebuah organisasi. Seterusnya, langkah kedua adalah memperkuat hukuman bagi pelanggaran etika dan hukuman terkait rasuah. Seterusnya, kesan rasuah adalah kerosakan moral dan sosial. Dah hidup begini ni, itulah, tapi tak ada duit kita ni. Ay, mencuri lah bah. Apa je susah. Jadi di mana? Seterusnya, ketidakstabilan politik. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Mohamad Najib Tun Razak mengeluarkan 38 cek berjumlah 8.4 juta ringgit daripada akaun pribadinya yang dibayar kepada 18 individu, 6 entiti politik serta 6 syarikat antara 2011 dan 2012. Perkara itu dimaklum pengurus kanan bahagian Pusat Pemprosesan Cek M-Bank Berhad, Badrul Hisam Muhammad, 48 tahun, di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dalam perbicaraan kes rasuah dan pengubahan wang haram dana 2.3 bilion ringgit milik One Malaysia Development Berhad 1MDB yang dihadapi Datuk Seri Najib.
Menurut saksi pendakwaan ke-36 itu, antara penerima individu cek terbabit ialah bekas Menteri Tanah dan Pembangunan Koperasi Tan Sri Kasitah Gadam dan bekas Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Richard Riyad Jaim masing-masing berjumlah RM100,000. Seterusnya ialah simptom-simptom berlakunya gejala rasuah. Yang pertama ialah hidup mewah melebihi pendapatan. Seterusnya ialah sering menerima panggilan telefon yang mencurigakan. Seorang pengguna maya di Twitter telah berkongsi beberapa adegan dari filem India Malayalam iaitu Kaduva. Dalam filem tersebut, salah seorang pelakon menyatakan bahawa sebuah syarikat Malaysia telah menawarkan rasuah untuk minyak sawit. Filem ini menceritakan sisi seorang pengusaha kebun getah yang mempunyai masalah dengan pihak berkuasa. Walaupun adegan ini hanya menamakan Malaysia, namun ia tetap menceritakan realiti di negara kita yang terkenal dengan rasuah oleh ahli politik, kumpulan penjawat, awam dan pihak berkuasa sendiri. Pengguna maya Twitter lain juga ada mengongsikan adegan dalam permainan video iaitu Uncharted 4: A Thief's End, di mana salah seorang watak di dalam permainan video itu menjelaskan bagaimana imigresen Malaysia disogok bagi mendapatkan permit. Sementara itu, pengguna maya yang lain juga turut memaparkan video pada tahun 2017 iaitu 7 tahun yang lalu di mana bekas Perdana Menteri Kenya Raila Odinga menggunakan aktiviti rasuah di Nigeria dan Malaysia sebagai contoh untuk menerangkan hubungan antara rasuah dan krisis pembangunan. He was taken by his horse, taken around the country, shown the highways that they have constructed in Malaysia. And then in the evening, he was treated to dinner at the residence of that minister. There, he found a nice mansion, a swimming pool, and nice sofa sets, and dinner sets, so dinner. So he asked his host, "How did you manage this house?" The host took him to the balcony and showed him, "Look yonder. Do you see that highway there? Yes, 10% here." Two years later, it was the turn of the Malaysian to pay a return visit. When he went to Nigeria, he was taken around the roads. He saw roads were potholed, some of them untarmacked, and very poor condition, very poor state of affairs. In the evening, he was taken to dinner, and he found a palatial mansion, Olympic-sized swimming pool. The sofa sets were imported from Britain. Most of the chinaware were golden. So he asked his host, "How do you achieve all this?" He took him to the balcony. And so, "Do you see that highway there?" The Malaysian could see nothing. He was told 100% here.